Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizanal. Okay, first of all, aku nak thanks to korang semua yang support Fast Channel daripada awal sampai sekarang ni. Aku rasa dah cecah setahun lebih kurang usia Fast Channel ni secara aktif di YouTube. Dan aku baru je dapat silver play button daripada YouTube. Ini adalah tanda sokongan korang terhadap aku. So guys, tanpa korang yang tengok video ni ataupun tanpa korang yang subscribe channel aku, mungkin aku takkan dapat benda ni ataupun mungkin aku tak ada dekat tempat yang aku ada sekarang ni. Sekali lagi aku berterima kasih untuk korang semua sebab dah support aku sampai 100,000 lebih subscriber sekarang ni dan hampir cecah 200,000 subscriber. Menandakan korang dah support aku sehingga sekarang ni, so aku akan buat kontes giveaway untuk korang semua. Aku akan bagi hadiah yang agak lumayan, gadget dan pelbagai lagi. So guys, kalau korang nak join kontes tu, korang boleh check out aku punya Twitter. Nanti aku akan update dekat aku punya Twitter. Aku akan letak link Twitter aku dekat bahagian description. Follow dan dapatkan update terbaru daripada aku mengenai kontes giveaway hadiah apa yang aku akan bagi nanti. Dalam video kali ini sebenarnya aku nak kongsikan beberapa pendapat, pandangan dan rahsia di sebalik Fast Channel ni yang aku rasa sampai masanya untuk aku nak reveal pada korang. Almost everything yang korang perlu tahu mengenai Fast Channel ni, dari segi berapa aku dapat, dari mana income aku, sama ada video aku dibayar atau tidak, mana satu video yang tak dibayar, mana satu video yang dibayar, dan pelbagai lagi perkara aku akan cuba kongsikan dalam video kali ni. Yang pertama, Fast Channel ni dapat income sebenarnya pada mana? Daripada YouTube saja ke ataupun ada benda lain? Yes, aku ada dapat income daripada benda lain juga. Aku minta maaf, aku tak boleh nak detailskan berapa jumlah aku dapat setiap bulan, but aku akan kongsikan peratusan yang tertinggi dan terendah yang aku dapat daripada beberapa platform. Platform pertama paling tinggi yang aku dapat adalah daripada AdSense, iaitu daripada views kat YouTube sendirilah. Yang kedua tertinggi pula dalam lingkungan 40% macam tu adalah daripada affiliate. Kalau korang perasan aku punya description, aku ada letak link nak beli kat sini ke apa semua, and then dekat bahagian komen aku letak kalau nak beli barang dekat sini. So itu adalah salah satu income yang agak besar bagi aku daripada video aku yang aku buat kat YouTube. So sebagai tanda sokongan korang terhadap aku, kalau korang nak beli barang, korang boleh beli barang melalui link tu. So at least aku dapat sedikit commission dan aku boleh rolling balik aku punya duit tu semua untuk aku nak beli produk baru, untuk aku nak buat video yang baru. And then yang ketiga, dalam lingkungan 10% aku dapat daripada pengiklanan, iaitu daripada brand-brand luar nak suruh aku buat video dan sebagainya. Tak semua iklan yang aku akan ambil, nanti aku akan terangkan kenapa dan jenis iklan apa sahaja yang aku akan ambil. So itulah antara 3 pendapatan utama aku yang aku dapat dekat YouTube. Tapi untuk YouTube ni sebenarnya bukannya sebagai aku punya main income, sebab aku ada website, aku punya bisnes lain yang aku dapat income daripada situ juga untuk nak tampung aku punya pembelanjaan, aku punya komitmen dan sebagainya lah untuk aku punya family. Tapi korang nak kena tahu beberapa perkara juga. Yang affiliate ni dia tidak melibatkan bias review sebenarnya. Affiliate ni hanyalah link yang aku letak untuk korang nak beli any produk yang aku kongsikan dalam video. So dia tidak terkesan dengan video yang aku buat tu. Sama ada video tu aku cakap bagus ataupun aku cakap tak bagus pasal produk tu, aku still akan letak link tu. Kalau korang nak beli, korang beli. Kalau korang tak nak beli, itu terpulang pada korang sendiri untuk korang nak nilai sendiri sama ada produk yang aku dah review tu bagus atau tidak. Dan of course, duit semua yang aku dapat daripada YouTube, affiliate ataupun pengiklanan ni semua, aku rolling balik, aku invest balik dekat produk yang aku beli untuk aku nak buat video, ataupun aku invest dekat barang-barang kamera ke, lens ke, lighting, meja, kursi ataupun sebagainya untuk aku nak buat lagi video yang lebih berkualiti dan aku nak improve lagi benda yang aku rasa aku perlu improve untuk aku nak hasilkan konten yang terbaik untuk korang semua. And then of course kita kena buat simpanan jugalah untuk masa depan, lagi PKP COVID-19 yang tak dijangka sekarang ni kan. Persoalan seterusnya, mana aku dapat smartphone, gadget ataupun barang-barang yang aku review dalam video ni? Okay, aku boleh katakan yang 60% semua barang tu aku beli sendiri menggunakan duit aku sendiri dan menggunakan modal aku sendiri daripada duit yang aku dapat daripada YouTube, affiliate ataupun iklan. Dan lagi 40% selalunya brand-brand ni akan approach email aku ataupun WhatsApp aku untuk nak bagi produk orang, untuk nak suruh aku buat review. And tak semua sebenarnya barang-barang yang aku ambil, kalau korang perasan dekat video aku, ada je phone baru, tak semua phone baru yang aku akan buat. Aku akan buat phone-phone yang aku rasa aku nak buat sahaja, sebab aku rasa phone yang aku nak buat tu yang aku membuatkan aku happy dan akan membuatkan aku seronok bila aku nak buat video tu. Sebab bila phone yang aku buat tak seronok, aku rasa macam tak ada mood betul lah nak buat video. Sebab korang nak kena tahu yang phone ni memang setiap minggu banyak gila phone-phone baru keluar. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun memang bersepah-sepah phone keluar. So aku tak boleh nak kejar semua phone.
aku tak boleh nak ulas semua phone. Cuba korang bayangkan kalau dalam masa seminggu ada 3 model phone baru daripada 3 jenama yang berbeza. So kalau aku nak buat ulasan tu, takkanlah aku nak pakai ketiga-tiga phone tu secara serentak. Aku rasa macam tak cukup untuk aku nak ulas, nak rasa sendiri apa kekurangan dia dan kelebihan pada phone tu sendiri kalau aku pakai tiga-tiga phone serentak. So that's why kalau korang perasan kat video aku ada asingkan, aku ada buat review, aku ada buat unboxing, ada buat first impression dan pelbagai lagi segmen-segmen aku akan cuba explain nanti pasal segmen tu. Itu depends lah, kadang-kadang diorang bagi dan aku cakap awal yang aku tak boleh nak buat video ni. Kalau korang boleh tunggu, aku ada mood baru aku akan buat. So kalau aku buat lah. Kalau aku tak buat tu, memang aku pulangkan balik lah phone tu. So that's why selalunya kalau aku beli tu memang aku rasa seronok nak buat video tu. So that's why aku beli. Dan kebanyakan phone-phone aku beli sebenarnya kalau korang perasan daripada phone import lah, phone yang tak rasmi kat Malaysia, ataupun macam iPhone, sebab Apple tak bagi review unik kat aku. Walaupun aku banyak cover juga pasal Apple. Aku sebenarnya bukan nak lebihkan Apple, cuma aku nak cuba balancekan Android dengan Apple. So that's why korang perasan yang ada juga konten pasal Apple dan ada juga konten pasal phone Android ataupun jenama-jenama lain. Aku tak nak lebihkan Android dan aku tak nak lebihkan Apple. Kalau korang tertanya-tanya lagi apa yang aku buat dekat phone-phone yang diorang bagi dekat aku tu, so majority phone-phone yang diorang bagi tu aku nak kena pulang balik dalam masa 2 minggu ataupun 1 bulan lepas aku gunakan phone tu. Dan phone yang aku beli tu pun sebenarnya aku jual balik, aku tak keep lama sangat sebab aku tak nak resale value dia rendah sangat. So after aku guna 2 minggu ataupun sebulan, aku akan jual balik lah phone-phone yang aku dah beli tu, unless aku betul-betul nak gunakan phone tu sebagai aku punya daily driver. Sebab ya, setiap bulan ada phone-phone baru. Okey, persoalan seterusnya, macam mana nak bezakan video dibayar dan video yang tidak dibayar dekat Fast Channel ni? Benda pertama yang korang nak kena tahu pasal Fast Channel ni sebenarnya sangat-sangat baru lah dalam platform YouTube ni sebenarnya. Aku rasa tak sampai setahun lebih lagi, dalam setahun lebih kurang macam tu usia Fast Channel ni. Kalau nak ikutkan, aku bergerak aktif start bulan Ogos tahun 2019. So banyak benda, banyak perkara yang aku rasa memang aku langgar je kan. Aku langgar dinding sampai sakit kepala apa semua, korang faham-faham lah kan. So memang tak ada orang yang guide aku nak letak harga macam ni ke, kalau buat iklan macam ni ke, kau tak boleh buat macam ni, kau tak boleh buat macam tu, kau kena buat macam ni, kena buat macam tu. Tak ada orang guide aku langsung. Aku boleh katakan apa yang aku belajar sepanjang 1 tahun dekat YouTube ni adalah try and error. Dan ada juga orang yang tegur aku bila aku dah jumpa, dan ada juga orang yang bagi nasihat untuk aku kena buat macam ni. Baru-baru jugalah aku dapat benda ni semua. So sebab aku baru expose dengan orang-orang yang nak cuba bagi advice kat aku. Sebab sebelum ni aku cuba tanya, but kau faham-faham lah, bila subscriber kecil, bila kita ni tak dikenali sangat, susah sikit lah orang nak share dekat kita pasal benda-benda yang tak sepatutnya diorang share. But once aku dah sampai satu level yang aku rasa aku nak kena tahu juga. So aku rasa sepanjang 1 tahun ni adalah learning process aku untuk aku kenali jalan apa yang aku nak bawa Fast Channel ni, dan aku nak kenali diri aku, apa yang aku nak buat sebenarnya dengan Fast Channel ni, dan konten jenis apa yang sebenarnya aku nak develop. Ada beberapa yang aku jadikan sebagai konten eksperimen, dan ada juga beberapa konten yang aku jadikan sebagai konten wajib untuk aku buat setiap minggu dan setiap bulan. Tapi sekarang ni aku rasa macam secara perlahan-lahan aku nak tetapkan pendirian aku untuk satu perkara yang memang aku nak buat, aku buat. Kalau aku tak nak buat, memang aku tak nak buat. Sebab sepanjang 1 tahun aku buat Fast Channel ni, aku rasa macam tak semua benda kita boleh terima, dan ada benda yang kita kena tolak sebenarnya untuk kita nak rasa kita puas dengan apa yang kita buat tu sebenarnya. End up yang buat video adalah aku, yang bercakap adalah aku, yang edit adalah aku, dan banyak benda yang bertindih aku jadi stress dan aku jadi down jugalah. Sebab bila dah siap ni, nak kena buat tu pula, ada lagi benda baru, so nak kena buat tu, ada lagi benda baru. Gadget ataupun phone ni takkan pernah habis. Memang setiap minggu banyak gila benda-benda baru, news ataupun phone-phone baru. So that's why aku rasa kalau aku nak buat baru aku buat, kalau aku tak nak buat memang aku tak nak buat. So aku minta maaf untuk korang yang request kat bawah komen untuk nak buat pasal phone ni, untuk nak buat pasal phone tu apa semua. Sebenarnya bukan aku tak nak buat, cuma aku tak terdaya untuk nak buat. Soalan seterusnya, Fast Channel ni ada ke video yang berbayar, dan jenis macam mana video berbayar tu? Yes, aku ada video yang berbayar dan aku ada pecahan untuk video yang jenis berbayar ni. First adalah jenis honest review ataupun unboxing ataupun first impression lah. So untuk honest ni aku boleh ambil sebagai phone yang aku tak nak buat, ataupun masa jadual aku padat sangat tapi brand tu still nak aku cover juga pasal dia punya produk. So aku cakap diorang, aku kalau nak buat pun aku akan buat honest review, aku takkan ikut guideline diorang. So kalau korang nak, korang bayar aku dan bagi produk tu lah untuk aku buat dan kongsikan dalam video aku. So itu adalah video berbayar pertama. Dan yang kedua adalah iklan tentang produk tu ataupun servis. So kalau korang perasan sebelum ni aku ada buat dan
pelbagai lagi brand-brand yang aku pernah kerjasama untuk aku buat iklan. Dan kalau kau perasan, iklan yang aku buat tu memang nampak betul-betul iklan, dan selalunya iklan-iklan yang aku buat tu aku akan letak video ini dibawakan oleh certain brand, ataupun awal-awal video tu aku akan letak include paid promotion. So kalau korang nampak benda tu, korang dah boleh tahu yang itu adalah video berbayar. Dan video berbayar ni selalunya aku cuba nak elakkan untuk video jenis paid review, sebab aku rasa macam tak fair untuk pengguna ataupun penonton sendiri. Dan lepas ni memang aku akan elakkan paid review. Aku tak akan buat paid review. Review is ulasan, which is aku nak kena bagi aku punya pengalaman penggunaan. So lepas ni aku akan lebih tumpukan kepada iklan. So iklan bukannya review. Review is another thing lah. Video berbayar yang ketiga pula adalah jenis sponsor video. So dalam video aku akan cakap nak beli phone boleh beli kat sini, video ini disponsor oleh ni, barang ni disponsor oleh ni. So itu mungkin korang akan perasan dalam video aku. Dan video tu adalah video berbayar berdasarkan apa yang aku mention saja, dan tidak melibatkan seluruh video tu. Misal kata kalau macam aku buat perkongsian mengenai iPhone, dan tiba-tiba aku cakap kalau nak beli iPhone boleh beli dekat sini. So aku just mention nak beli kat situ saja, dan dia tidak melibatkan keseluruhan video tu. Dan satu lagi perkara yang aku rasa semua orang yang akan hadapi benda ni bila dia buat ulasan sesuatu produk ataupun servis tu adalah dari segi ketelusan tentang dia punya ulasan tu sendirilah. Contoh macam tech reviewer ataupun food reviewer ataupun film reviewer sekalipun. So anyone yang berkaitan dengan pengulas tentang pendapat dia memang akan diklaim sebagai mungkin mamak ni dibayar oleh brand tu, ataupun mungkin mamak ni dibayar oleh kompetitor brand tu sendiri. So benda tu memang terjadi pada aku sendiri. In fact aku rasa most of the tech YouTuber in Malaysia ni sendiri pun memang akan dicop sebagai benda tu. In fact macam Zaf Vlog, dia buat review pasal filem pun memang selalu kena cop pasal benda tu, walaupun dia tak dibayar oleh sesiapa. Dan aku memang personally approach dia untuk tanya benda tu, memang dia tidak dibayar oleh sesiapa untuk dia nak ulas pasal filem tu. So inilah realiti yang korang nak kena tahu. Ada orang suka durian dan ada orang tak suka durian. Ada orang yang beli phone untuk buat kerja, dan ada orang beli phone memang untuk main game. So preferences ataupun penggunaan ataupun dia punya pandangan, pendapat setiap orang ni adalah berbeza bergantung pada cara penggunaan dia. So cara penggunaan aku tak main game sangat. Dan cara penggunaan orang lain, kawan-kawan aku, ada yang main game dan ada juga yang memang fully gunakan phone untuk kerja. Ada juga yang just guna untuk WhatsApp saja. Ada juga yang gunakan phone untuk Twitter, media sosial aktif. And itu bergantung pada pandangan peribadi seseorang tu. So, majoriti apa yang aku kongsikan dalam video tu adalah pandangan peribadi aku. Kalau pengalaman penggunaan aku tu aku rasa bagus, memang aku cakap bagus dalam video aku. Tapi kalau pengalaman penggunaan aku tu rasa macam tak kena, memang aku akan cakap benda tu tak kena. Dan ada juga yang claim aku ni Realme Fact. Ada juga yang claim aku ni Apple Fact. Ada juga yang claim yang aku ni Samsung Fact. Yelah, bila buat Samsung, aku ada buat iklan pasal Samsung sebelum ni. Dan dalam iklan Samsung tu pun aku ada nyatakan bahawa video itu dibayar dan dibawakan oleh Samsung Malaysia. Dan sebelum ni aku ada dicop sebagai iFact ataupun Apple Fact, peminat Apple apa semua. Kalau korang nak tahu, banyak sebenarnya dalam video-video aku sebelum ni yang aku memang kutuk tindakan Apple. Dan aku memang banyak juga pelik Apple sebenarnya pasal barang-barang dia. Baru pakai seminggu, aku dah nampak macam ada benang-benang keluar dekat bahagian tepi-tepi dia ni. Tapi something aku nak kena complain juga mengenai dia punya overheat lah untuk iPhone 18 ni. Walaupun aku memang pengguna Apple, yes, aku memang tak boleh nak nafikan benda tu. Aku pengguna MacBook Pro, aku pengguna Apple Pro, aku pengguna iPhone, tapi aku bukan pengguna Apple Watch. Dan aku pengguna Android, aku pengguna Asus, aku pengguna Black Shark, aku pengguna Samsung, aku pengguna many brands of Android yang ada di muka bumi sekarang ni. Dan aku guna Amazfit untuk aku punya smartwatch. So aku rasa aku just nak gunakan apa yang aku rasa terbaik untuk diri aku. Dan tak semestinya apa yang terbaik untuk diri aku adalah terbaik untuk korang. Mungkin korang rasa benda tu tak okey, tapi mungkin orang lain akan rasa benda tu okey dekat dia. So itu depends. Sebab apa pun, aku akan guna apa yang aku rasa okey dekat diri aku, dan aku akan cakap apa yang aku rasa bagus bila benda tu bagus. Dan yang terakhir, kalau korang nak tahu juga, dekat Fast Channel ni sebenarnya banyak segmen yang aku cuba eksperimen jugalah. Aku ada segmen ulasan ataupun review, aku ada segmen unboxing ataupun first impression, aku ada segmen tech talk, aku ada segmen gadget dan pelbagai lagi. Dan most of the segmen memang aku cuba bereksperimen, dan ada segmen yang aku memang konsisten dan ada segmen yang aku cuba
untuk buat, tapi dia terkendala dekat situ saja. Kalau korang boleh tengok dekat playlist aku, memang agak banyak jugalah playlist aku sebenarnya. Sebenarnya segmen yang ada dalam Fast Channel ni aku tak susun elok-elok lagi. So insyaAllah nanti aku akan cuba cari satu masa untuk aku nak susun elok-elok, bagi nampak teratur sikit, unboxing, first impression ke, ulasan dan pelbagai lagi. Dan kalau korang nak tahu sama ada video tu berbayar ke tidak berbayar ke, ulasan ke, first impression ke, unboxing ke, gadget dan pelbagai lagi, korang boleh tengok dekat bahagian description. Aku akan letakkan detail kat situ. Aku akan tulis video ni dibawakan oleh ni sekian, ataupun video ni pasal ulasan ke, video ni pasal first impression apa semua. So selalunya aku tak letak dekat bahagian title, sebab memang aku akan cuba buat title yang lain sikit. Aku harap korang puas hati lah dengan jawapan aku dan aku punya pandangan mengenai apa yang aku cuba lakukan dekat Fast Channel di YouTube sekarang ni. So guys, itu saja untuk video kali ni, dan aku harap ada manfaat untuk korang melalui video ni, dan aku harap korang enjoy dengan video aku ni. Follow Twitter dengan Instagram aku, like, komen dan share video ni, subscribe channel aku. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum, bye.